forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir terhadap isu Mahathir Saman Anwar 150 juta. Dr. Mahathir Mohamad memfailkan saman berjumlah 150 juta terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim berhubung dakwaan bahawa dia mengumpul kekayaan peribadi ketika berkuasa. Peguam Mahathir memfailkan wirid saman itu di Mahkamah Tinggi Shah Alam 2 hari lalu. Okey, mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir. Dan di akhir nanti kita komen macam biasa. Tarik saudara. Ini kita masuk segmen politik. Bagaimana pandangan daripada saudara Datuk Seri Rizal Marikan. Katanya sekarang ini banyak desas-desus. Seolah-olah akan mencadangkan akan berlakunya perubahan arus politik tanah air. Kononnya keadaan ini serius. Sehingga kan Duli Yang Mulia Sultan Johor sendiri membuat hantaran Facebooknya dengan ingatan sudahlah akan agenda sedemikian. Jadi katanya sejujurnya ada rasa kecewa bila mana Gegak Gempita mau menjadi pembangkang berwibawa, tapi mereka akhirnya sepatutnya main peranan semak dan imbang. Tapi sebaliknya sekarang ni mereka berperanan untuk selak dan tumbang. Ini keadaannya. Siri pilihan raya negeri akan berlaku sedikit masa lagi. Sebenarnya itulah medannya. Kalau mereka benar-benar mempunyai pengaruh, buktikan. Kalau rakyat menyokong mereka, buktikan. Tak lebih daripada itu. Jadi sekarang ni sepatutnya sudah sampai masanya kita meninggalkan politik dendam, politik benci dan membawa tajdid siasi. Itu politik baru yang jauh lebih munasabah. Kita harus lebih bertanggungjawab dalam membawa kesejahteraan kepada rakyat. Janganlah kita hanya sekadar jadikan rakyat sebagai sandaran untuk melonjak diri dengan kesudahan yang tidak bertepi. Itu peringatan daripada Datuk Seri Rizal Marikan yang saya rasa agak bertepatan sekarang ni. Ini juga ikutan daripada Dr. Mahathir telah pun melalui peguamnya telah pun memfailkan saman tinggi saudara. Bila menyaman Datuk Seri Anwar Ibrahim sejumlah 150 juta ringgit. Berhubung dakwaan bahawa dia mengumpul kekayaan peribadi ketika berkuasa. Jadi fail itu difailkan oleh peguamnya di Mahkamah Tinggi Shah Alam. Saudara, Dr. Mahathir mendakwa kenyataan Anwar dan ucapannya itu bermaksud dia membolut harta untuk keluarga dan kehilangan harta aset ataupun saham orang Melayu adalah berkait dengan harta aset atau saham milik keluarganya. Jadi menurut salinan penyata tuntutan Dr. Mahathir, bila mendakwa Dr. Anwar Ibrahim juga selaku pengurusi Pakatan Harapan dan Presiden PKR membuat kenyataan tidak benar. Biarlah semua itu saudara, saya tak mahu nak ulas kerana kita tunggu pembicaraannya. Soalnya dituduh itu dan sini. Kerana saya melihat jawapan Dr. Mahathir ada respon kepada persoalan tersebut. Menurut Dr. Anwar Ibrahim, dia kata beliau menyerahkan soal tuntutan saman itu kepada peguamnya. Biarlah katanya peguam jalankan tanggungjawab. Itulah ulasan ringkas beliau. Dia tak mahu cakap lebih. Kerana baginya apa-apa saja yang berhubung kait dengan soal undang-undang biarlah diselesaikan di mahkamah. Cuma saudara, saya selalu berkata, selalu saya berpesan, tapi nampak gayanya kata-kata kita tidak diindahkan. Saya selalu berharap, sebulan dulu, 2 bulan dulu pun saya dah bagi tahu, saya dah menyatakan sebaik mungkin. Dr. Mahathir, sudahlah. Dah kalah di Langkawi, orang Langkawi pun tak terima, malah kan hilang wang pertaruhan. Sudahlah, eloklah berehat, Tun. Tidak ada keperluan lagi untuk campur tangan. Usia pun dah semakin memanjat, saudara. Apa yang nak diburu? Apa yang nak dicari dalam keadaan sekarang? Kenapa tidak santuni kerajaan supaya rakyat dapat dibela dengan baik mungkin? Tak perlu dikocakkan lagi suasana politik. Tapi ternyatalah, saudara, apa-apa yang kita sarankan itu tidak diindahkan. Selalu saya katakan Dr. Mahathir ni dia memerlukan isu politik. Tanpa adanya krisis politik, dia tidak akan survive. Dia tidak akan hidup dalam dunia politiknya. Jadi sebab itu soal samannya ataupun pertemuan yang cuba diwujudkan kononnya, secara deklarasi rakyat dan sebagainya, saya melihat bahawa ini tidak lain hanyalah sekadar cetusan untuk menghidupkan aura politiknya. Sedangkan kita minta agar Tun Dr. Mahathir sudahlah. Sebab kita tidak mahu
rakyat akhirnya membenci berterusan. Usia semakin tua. Sepatutnya inilah masanya menyantuni dengan keluarga, dengan anak-anak, cucu-cucu. Tapi tidak diindahkan. Saya tak tahulah apa yang dikejar, apa yang nak diburu. Untuk apa? Kata nak selamatkan negara, apa yang mampu dilakukan? Dr. Mahathir bukan ahli parlimen, bukan boleh jadi Perdana Menteri. Dulu pun dah dapat jadi Perdana Menteri pun, apa yang mampu? Saudara Ros Johari dia kata Dr. Mahathir seorang pendendam. Itulah keadaan sekarang. Dan keadaan begini sebenarnya, ini semata-mata pertama kononnya nak menaikkan imejnya. Nak naik macam mana? Dan yang paling penting saya nampak adalah menarik kembali kaki kipas untuk bersama dengan dia. Ataupun menarik sokongan. Orang yang tak bersetuju Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menyokong beliau. Jadi mewujudkan perpecahan. Sebab itu, sekarang ini dalam momentum untuk menghadapi pemilihan atau pilihan raya negeri ini, saya melihat tulisan Datuk Nazri Abdullah. Beliau mantan pengarang di Berita Harian. Saya nampak Datuk Nazri dia menyebelahi Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi Datuk Kadir Yassin menyebelahi Dr. Mahathir. Dua-dua daripada kumpulan The New State Time. Bertergaburlah kedua-dua ni. Pakar-pakar strategik media. Kata saudara Datuk Nazri Abdullah, Dr. Mahathir dan Hadi Awang adalah punca perpecahan rakyat Malaysia. Ini yang saya tak suka dengar. Akhirnya orang menuduh yang bukan-bukan dan orang membuat persepsi. Kita kena terima hakikat bahawa perpecahan bangsa kita berada dalam keadaan yang cukup sarat. Saudara? Jadi sebab itu katanya beliau mengingatkan bagaimana Tengku Abdul Rahman sewaktu memecat Dr. Mahathir dulu ada memberi amaran kepada orang Melayu bahawa Dr. Mahathir bakal memecah belahkan keharmonian rakyat. Begitu juga katanya Tun Hussein On memanggil atau menggelar Dr. Mahathir sebagai kruk kerana memecah belahkan UMNO selepas menjadi Presiden UMNO. Tapi anaknya pula berada sebelah sana pula. Jadi untuk kekalkan kuasa, katanya Dr. Mahathir, ini akhirnya orang membongkar balik kisah lama. Untuk kekal berkuasa, dia sanggup menipu. Waktu pemilihan UMNO dan beliau saat mengalahkan Tengku Razali Hamzah. Jangan lupa saudara, peristiwa 1987. Bagaimana akhirnya UMNO diharamkan. Rakyat akan mengingat balik. Sepatutnya benda pun rakyat dah lupa dah. Tapi bila Dr. Mahathir bersama dengan Haji Hadi, kononnya nak wujudkan deklarasi dan sebagainya, orang ingat balik. Itu keadaannya. Secara Delima Bed dia kata dah berjujuh dah kaki kipas menghadap. Tapi saya tak tahulah saudara, dalam keadaan begini tak sepatutnya. Kerana menurut Datuk Nazri Abdullah, bila benda ni berlaku, suka tak suka rakyat akan mengimbau kembali apa yang telah anda lakukan. Rakyat akan, saya rasa kalau dia bersara dari politik dengan cucu, sesekali bercakap soal harapan rakyat, saya rasa tak ada masalah pun. Tapi bila mewujudkan suasana, sebagaimana nak mewujudkan perpecahan lagi, maka rakyat akan marah. Sebab itu Datuk Nazri Abdullah dia kata boleh tanyalah dengan Tun Musa Hitam. Tun Musa Hitam juga menggelar Dr. Mahathir sebagai devil katanya. Itu saya melihat bahawa di kawasan bahagian Kubang Pasu pun dulu Dr. Mahathir tak dapat nak bertanding jawatan mewakili perwakilan pun kalah. Artinya rakyat dah tolak, sudahlah, dah tutup buku. Tapi masih lagi mahu bergiat dalam politik yang mengundang masalah pada kaum kita, saudara. Jadi dalam keadaan begini, bila bersama dengan Haji Hadi, tentulah menimbulkan orang akan menggali balik cerita kisah lama. Perbalahan antara Dr. Mahathir dengan Haji Hadi daripada pimpinan PAS. Bagaimana jangan lupa tentang insiden berlaku di Mamali. Apakah sebagaimana saya katakan semalam, keluarga yang menjadi korban di Mamali itu boleh melupakan? Kerana saat itu Dr. Mahathir adalah menjadi Perdana Menteri. Ini orang tak akan lupa saya. Jadi akhirnya kedua-dua mereka ni dilihat sebagai pemecah bangsa kita. Jangan lupa Haji Hadi pun dengan dia punya amanatnya, kafir mengkafir lah, saudara, 2 masjid, 2 imam lah. Orang akan menggali balik. Sebab itu masa yang terbaik kedua-dua mereka ni cease fire, relax. Bantulah kalau betul-betul ikhlas, bantulah pimpinan, saudara. Sebab saya melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim dia bukan satu orang yang mau berdiam diri. Jangan lupa, saya dah cakap dulu lagi dah katakan. Beliau diibaratkan seperti harimau terluka yang lepas daripada kandang besi.
Sebab itu tengoklah sendiri bagaimana dia lepas saja mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri pada 24 November. Dia telah menyaman dua individu iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga seorang pemimpin dari PAS. Saudara Datuk Ahmad Amzad Hashim. Dua-dua disamanya. Dan kalau Dr. Mahathir yang stakar saman beliau, dia kata jumpa kat mahkamah. Saudara, sebab itu saudara Mahasan Harun dia kata demi kuasa atuk sanggup jilat balik apa saja yang pernah diludahkan dulu. Saya rasa saudara dalam keadaan sekarang ni negara nak pulih ekonomi. Semalam Datuk Nazir Aziz dah mengatakan beliau sebagai duta besar Malaysia ke Amerika Syarikat runsing dengan keadaan sekarang ni kerana pihak kedutaan, duta-duta kita di luar negara sedang berusaha tuwus ataupun untuk mengundang para pelabur datang ke negara kita. Tetapi masalahnya, kalau negara ini digambarkan masih lagi tidak stabil politiknya, mana pelabur nak datang? Sebab itu, saudara, hari ini, menurut Datuk Sri Zahid Hamidi, selaku Presiden UMNO dan Timbalan Menteri, beliau mengatakan bahawa komplot mahu menjatuhkan kerajaan perpaduan ini tidak akan berjaya. Datuk Seri Anwar Ibrahim pun berkata tak akan berjaya. Kalau benar mereka mempunyai pengaruh, tunggulah 22 bulan. Bukan lama lagi saya, 22 bulan Mei Dewan Parlimen akan bersidang. Hari ini 5 bulan, 17 hari lagi. Tak perlulah didengungkan melalui media massa. Tak perlulah dikatakan orang tak betul orang ini. Bahawa kita nak tunggu. Tapi masalah sekarang ni sebelum Parlimen bersidang, terus timbulkan cerita orang itu begini, kerajaan akan jatuh, Anwar Ibrahim akan tumbang. Untuk apa? Gambaran bahawa negara kita masih lagi belum tenang dan tentram. Apakah kita masih mahu mengulangi sejarah bagaimana kerajaan Pakatan Harapan pimpinan Datuk Mahathir tumbang selepas 22 bulan. Malahan sekarang ni kononnya semalam saya ingat tular, saya tak mau mulas. Jadi saudara, jangan betulkan TV anda. Sebab bila saya beri penjelasan mereka tak suka. Banyaklah orang akan cuba melakukan sabotaj terhadap live saya ini. Saya nak menjelaskan saudara sebagaimana kenyataan daripada Persisah Agong PAS, Datuk Seri Taqiyuddin. Dia kata bahawa apa yang tular semalam tak betul. Sudah ada pun pihak yang menuralkan kononnya PAS bersetuju mengangkat kumpulan Perikatan Nasional mengangkat Haji Hadi sebagai Perdana Menteri. Saya diam, saya tak mau cakap, saya tak mau komen. Mungkin anda bertanya kenapa saya tak komen. Sebab saya tidak akan memberi sebarang komen selagi ia tidak disahkan oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab ataupun yang mempunyai autoriti. Tapi apabila saya lihat ada kenyataan daripada Persisah Agong PAS bahawa beliau mengatakan itu hanyalah palsu. Dalam satu kenyataannya, Taqiyuddin mengatakan bahawa kenyataan media yang keluar itu tiada kaitan dengan mana-mana pihak yang disebutkan. Kenyataan media bertajuk sokongan terhadap Yang Berhormat Tan Sri Tuan Guru Haji Hadi Awang sebagai ahli parlimen marang sebagai Perdana Menteri Malaysia yang sedang tular pada masa ini adalah palsu dan tiada kaitan dengan mana-mana pihak yang disebutkan. Itu sekarang semalam tular cerita tentang Tan Sri Haji Hadi. Tapi 2-3 hari ini pula timbul lagi kononnya bahawa kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim dijatuhkan, maka Hamzah Zainuddin, Persisah Agong Perikatan Nasional pula kononnya akan dijadikan calon Perdana Menteri. Malahan sudah ada pula mengatakan bahawa pimpinan Perikatan Nasional sedang menanti kononnya pada hari ini 5 bulan akan menghadap Duli Yang Mulia Pertuan Agong. Sedangkan Duli Yang Mulia Pertuan Agong sudah pun berada di Westminster Abbey di England kerana hadir atas jemputan Raja Charles ketiga menghadiri istiadat pertabalan baginda sebagai pemerintah United Kingdom, saudara. Jadi keadaan saudara membohong. Kenapa dibohongi rakyat? Sebab itu saya mengharap teman-teman yang melayari halaman saya ini, kita lapang dada, kita dengar. Jangan kita mudah terperangkap dengan dakyah-dakyah palsu. Okey, tuan-tuan, komen saya ialah berkenaan Mahathir dan anak beranak dia yang kaya raya ni. Kalau fikir logik lah, kalau anak Mahathir yang kaya raya ni semuanya berusaha sendiri tanpa langsung bantuan daripada Tun M ni. Wish, bijak anak dia. Yang bijak lah, semua buat bisnes, fikir sendiri, usaha sendiri, modal cari sendiri. Langsung tak ada rasuah. Memang bijak. Memang bijak anak Tun M ni.
semua projek-projek contoh Sapura dulu yang anak dia punya minyak pun, semua dia orang usaha sendirilah. Kalau betul lah tak ada langsung sedikit pun rasuah. Bijak betul lah. So, memang pandailah anak Tom M ni sebab dia orang usaha sendiri, cari sendiri modal. Mahathir tak pernah bagi projek kat dia orang. Tapi kalau fikir logik lah, semua rakyat Malaysia tahulah anak Tom M ni kaya-gaya lah. Agak mustahil lah kalau tak pernah terlibat langsung atau Mahathir tak pernah bantu langsung anak-anak beliau ni. Okey, kita berharap Anwar Ibrahim akan dapat buktikan bahawa Tom M pernah bantu anak-anak beliau untuk berjaya. So, kalau jika ada sedikit pun Anwar Ibrahim dapat buktikan yang Mahathir pernah bantu anak-anak beliau, maka sama ini akan dimenangi oleh PMA Anwar Ibrahim. Okey, mari terus memberi sokongan kepada PMA Anwar Ibrahim dan klik yang bawah. Assalamualaikum.